Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama aku Iwan. Selamat kembali ke channel aku, Tukang Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Okay guys, sebelum aku mulakan cerita, aku nak minta maaf dulu sebab untuk video aku kali ni aku terpaksa pakai mask sebab atas faktor kesihatan. Aku batuk guys, jadi depan aku ni ada cameraman, jadi kena jaga SOP lah kan. Sekejap lagi aku batuk lagi, pergi dekat dia pula kan virus ni. Jadi aku terpaksa bercerita dalam keadaan aku pakai mask lah. Jadi minta maaf Okey, untuk video aku kali ni aku nak ceritakan pengalaman seram anggota tentera. Biasa kita dengar pengalaman daripada orang awam kan. Jadi kali ni ada special sikit. Aku dapat kisah ni daripada seorang anggota tentera, yang mana dia ni merupakan kawan baik aku sendiri. Baru-baru ni dia ada balik cuti, balik kampung lah. Jadi aku sempatlah jumpa dia, borak-borak. Jadi sambil borak tu aku cubalah korek kan pengalaman-pengalaman dia selama dia menjadi anggota tentera ni. Seperti yang kita sedia maklum, anggota tentera ni kan, dia orang ni kan terkenal dengan keberanian, jiwa kental kan. Jadi adakah dia orang ni tak reti rasa takut, atau dia orang ni pun tetap macam kita juga ada rasa takut? Jadi kalau nak tahu, tonton video aku sampai habis. InsyaAllah aku akan ceritakan. Okey, kejadian ni berlaku dalam tahun 2008. Masa ni kawan aku ni dia kena pergi kursus dekat salah satu camp di Johor. Aku tak boleh nak bagi tahulah nama camp ni atas sebab-sebab tertentu. Okey, nak jadikan cerita, 2-3 bulan pertama tu tak ada apa-apa lah yang pelik. Dia menjalankan tugas dia macam biasa lah kan. Pergi kerja, balik kerja, balik duduk bilik, siang kerja, malam balik duduk bilik lah. Okey, dalam bilik dia ni ada 3 orang roommate, masuk dia 4 orang lah. Jadi untuk mudahkan cerita, aku bagi nama tiap-tiap jama ni lah. Okey, untuk kawan aku ni aku bagi nama dia Ja'a. Untuk roommate dia tu aku bagi nama Abu Bakar Ali. Senang ingat kan. Bagi nama simple-simple ni senang sikit nak ingat. Okey, dipendekkan cerita, satu hari tu dia orang kena pergi majlis sambutan ulang tahun. Ulang tahun camp tu lah. Jadi dia orang pun pergilah malam tu, pergi sambut majlis tu. Makan-makan apa semua, tengok persembahan apa semua dah habis semua tu, dia orang pun duduk lah di meja jauh sikit. Sambil-sambil tu dia bersembang lah kan sesama dia orang. Jadi masa tengah sembang tu, si Abu ni dia keluarkan sesuatu dari poket dia. Rupanya dia baru beli telefon. Telefonnya Sony Ericsson. Boleh ke aku sebut brand kat dalam ni? Sebut je lah Sony Ericsson. Masa ni Sony Ericsson ni antara orang kata brand telefon yang dia punya kamera paling gempak lah. Masa tu brand-brand lain pun tak boleh nak challenge lagi. Nama pun Sony kan. Dia orang ni memang tukang buat kamera. Jadi memang dalam dia orang ni pakar lah dalam bab kamera ni. Jadi disebabkan handphone tu baru beli, dan waktu tu dia orang excited lah nak
test kamera tu kan, macam mana gambar dia clear tak clear kan, terang ke tak terang. Jadi dia orang pun ambil lah secara rawak gambar majlis lah, gambar orang makan, gambar orang kemah-kemah, gambar orang sembang-sembang kan. Sambil tu dia orang ambil jugalah gambar sesama dia orang sendiri untuk buat kenang-kenangan kan. Nanti bila dah habis kursus, entah boleh jumpa lagi, entah tidak kan, masing-masing dah balik ke camp masing-masing. Jadi ambil lah gambar. Seronok lah malam tu dia tengok gambar, tengok macam mana kamera tu cantik kan, gambar clear, bersih, jernih. Okay, dipendekkan cerita, majlis pun selesai, dia orang pun baliklah ke bilik. Jadi sebelum tidur ni, si Abu ni, tuan punya handset ni lah, dia belik-belik lah lagi handphone dia tu kan. Biasalah, baru beli kan, tak puas lagi nak belik. Dia pun duk belik-belik lah gambar yang dia orang tangkap tadi. Jadi masa dia belik satu, tiba-tiba dia perasan ada satu gambar ni, dia agak aneh, agak pelik sikit. Dia kata dekat dalam gambar tu seperti macam ada sesuatu, macam dia orang dapat tangkap sesuatu. Cuma benda tu tak berapa jelas, sebab dia transparent. Jadi dia pun tanyalah, si Abu ni, dia tanyalah dekat kawan aku ni, Ja'a ni. Dia Ja'a, macam ni kan, kau tengok ni gambar ni. Dia pun tengok, kau nampak apa dia kan. Jadi mulanya kawan aku tengok ni, dia kata, oh aku nampak macam biasan cahaya, kata dia kan. Jadi si Abu ni dia tak puas hati dengan jawapan Ja'a ni kan. Dia kata, takkan biasan cahaya, cuba tengok betul-betul. Jadi dia pun panggil lah Bakar dengan Ali tadi pun suruh tengok sekali. Jadi bila dia mau tengok betul-betul kan, tengok rupa-rupanya yang benda yang kawan aku sangka biasan cahaya tadi tu, rupa-rupanya gambar kaki, gambar sepasang kaki orang. Cuma dia tak jelas lah, dia macam kabur lah, dia transparent kan. Tapi gambar tu sekat badan dia, daripada pinggang sampai ke bawah. Gambar kaki tu dia pakai kasut tentera tu, lepas tu pakai seluar seragam tentera tu lah. Itu nampak itu je lah, sampai ke pinggang je lah. Badan dia tak nampak, tak ada, dia dapat sekat tu je gambarnya. Jadi diorang pun masing-masing tertanya lah, macam mana ada gambar kaki kat sini kan. Si Ali ni kata mungkin gambar kaki orang yang lalu kan, kebetulan dia ambil gambar tu ada orang lalu, jadi kemungkinan tertangkap. Tapi si kawan aku ni kata, kalau nak kata kaki orang lalu, cuba kau tengok balik gambar tu betul-betul. Kau tengok gambar kaki tu, dia di atas awangan tau, dia tak jejak tanah. Jadi siapa yang jalan atas angin kan? Ni macam kalau ada orang boleh jalan atas angin. Jadi di situ dah tertolak lah teori si Ali ni. Jadi untuk memuaskan hati dia orang kan, dia orang masing-masing tak puas hati lagi masa tu. Dia orang nak tahu juga apa benda tu. Besoknya tu dia orang pergilah jumpa sahabat dia orang yang bertugas di bahagian multimedia. Jadi dah nama pun bertugas di multimedia, dia memang pakar lah dalam bab-bab gambar, video semua ni. Jadi kawan dia orang ni pun ambil gambar tu, dia pun cuci lah. Maksud cuci ni dia tapis lah, mana cahaya, mana ni. Itu dia orang punya kerja lah. Dia lepas dah singkirkan elemen-elemen lain, akhirnya kawan dia yang si multimedia ni mengesahkan bahawa gambar tu memang gambar kaki. Memang gambar kaki. Cuma persoalannya, kaki siapa? Dan kenapa dia hanya ada kaki, badannya tak ada? Jadi masa ni masing-masing macam dia tanya-tanya lah, apa benda ni kan? Tak pernah ada benda yang misteri macam ni kan? Jadi tak apalah, dia orang pun decide mula-mula nak padam kan, sebab takut apa-apa jadi kan, rasa pelik pula. Tapi bila dah fikir-fikir balik, dia mensimpan lah kan, sebabnya bukan senang nak dapat gambar yang macam tu kan. Ini secara tak sengaja boleh dapat gambar rare macam tu, dia mensimpan lah. Jadi malam tu dia macam biasalah, masing-masing dah nak tidur kan, masing-masing duduk atas katil
sambil-sambil nak tidur tu main telefon dulu. Orang ni duk WhatsApp duk mesej dengan awek. Yang orang ni duk main game. Yang orang ni duk layan video. Masing-masing buat masing-masing lah katil-katil. Jadi waktu tu lebih kurang dalam jam tu dalam pukul 11.30 gitulah kawan aku cakap, kata si Ja'a ni lebih kurang dalam jam tu dan lebih kurang dalam pukul 11.30 tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki orang berjalan di luar koridor bilik dia lah. Tapak kaki tu dia berjalan daripada hujung sampai ke hujung ni, lepas tu patah balik. Tok bunyi tapak kaki orang jalan. Jadi mulanya si Ja'a ni dia fikir, siapa pula yang buat ronda ni? Selama dia duduk situ beberapa bulan tak pernah ada orang ronda malam-malam ni. Jadi dia orang pun ingat mungkin ada budak nak prank ke kan, budak bilik lain nak prank ke kan. Jadi dia orang biar dulu tengok dulu akhir budak tu biar dulu tengok apa dia nak buat, tapak kaki tu nak buat apa kan, biar dulu. Jadi dia dengar elok tapak kaki tu jalan-jalan, lepas tu senyap. Tak ada dah, tak apalah. Dia orang tu lah main telefon, masing-masing buat hal macam. Kemudian dia dengar kali kedua tapak kaki tu bunyi lagi. Kali ni tapak kaki tu dia jalan dari hujung sampai hujung. Dia patah balik. Waktu dia patah balik tu, dia orang dengar bunyi bising. Macam seolah macam dia serit benda tau. Ada serit satu benda. Seolah macam dia serit tong. Tong macam tong plastik besar yang ibarat. Jadi bunyi macam orang serit barang. Jadi benda tu dia jalan bunyi tu sampai bunyi tu tiba-tiba berhenti dekat depan pintu bilik dia orang. Jadi dia orang ni sama-sama saling berpandangan. Apa ni kan? Elok dia orang masa tengah masing-masing tengah bertanya-tanya ni, apa benda ni. Tiba-tiba pintu bilik dia orang ni seakan dia ketuk, dia goncang kuat tau. Seolah macam ada orang nak masuk secara paksa. Tom. Lepas tu tiba-tiba terbuka pintunya. Terbuka, lepas tu terbang tong sampah. Seolah macam ada orang baling tong sampah. Sampai kawan aku ni terpaksa mengelak. Sempatlah mengelak. Terus sempat pun pergi ke dinding. Berterabur. Lepas tu pintu tu tutup balik. Jadi kawan aku ni angin lah. Dia bangun, dia jadi pandai lah. Apa ni? Siapa ni kan? Siapa nak buat prank ni? Kawan aku ni cepat-cepat pergi buka pintu. Dia tengok kat luar, tak ada orang. Dia mau buka lampu, tengok sampah dah berterabur dalam bilik ni. Siapa pula ni kan? Siapa yang buat dajal ni kata kan? Takkan nak prank, kita bukannya budak baru, bukan budak pelatih. Kita orang dah jadi staff dah lama kan. Mustahil lah. Jadi kawan aku ni tak berhenti. Dia keluar dekat koridor tu, dia jalan pergi tengok bilik lain lah. Dia tengok bilik lain. Bilik-bilik lain, budak lain semua dah gelap. Tak nampak pun tanda-tanda macam ada dia orang ni belum tidur. Jadi dia fikir, tengok semua gelap je, macam dah tidur je. Takkan dia orang yang buat. Jadi malam tu memang dia orang tidur dalam keadaan geram lah, sakit hati sebab kotor kan. Dia orang punya bilik, tong sampah tu tiba melayang. Entah siapa campaknya. Jadi dia pun tak apalah. Dia orang malam tu dia orang kemas tidur. Jadi besok pagi siang itu si Abu ni, dia ni macam muka dia macam tak apa nak ceria tau. Dia nampak macam muram, macam tak cukup tidur, macam orang tak tidur malam lah. Jadi si Ja'a ni dia tanyalah, Abu, kau okey kan? Asal muka kau ni? Takkan kerana malam tadi kena prank sampai jadi muka cuak semacam macam ni kan? Jadi Abu ni dia tak nak cerita. Dia diam dulu. Maksudnya tak ada apalah. Dan aku cuma tak cukup tidur je kata dia. Tak apalah. Jadi berlalulah hari tu kan. Dia orang pergi buat dia orang punya kerja sampai petang tu malam. Baliklah ke malam balik. Malam tu sekali lagi dia orang dengar bunyi yang sama. Tapak kaki tu datang. Waktu yang sama juga, pukul 11.30 malam. Jadi kali ni dia orang ni, si Ja'a dengan Abu Bakar Ali ni, dia orang dah standby lah. Dia kata kali ni
Kalau apa dia orang ni buka pintu, kita terus sokok dia orang kan, tangkap dia tengah. Jadi dia orang pun standby lah belakang pintu, tunggu tapak kaki tu datang dekat bilik dia orang lah. Jadi sambil dia orang tunggu, memang tapak kaki tu jalan, tak ketuk, memang berhenti depan bilik dia orang, depan pintu bilik. Jadi masing-masing dah standby ni. Member aku ni dah pegang selimut ni nak sokok budak yang nak prank dia orang lah. Dia masa tu dia sangka orang lah kan waktu tu. Jadi elok si Abu dengan Bakar ni buka pintu, kawan aku pun terus lah nak sekop si Jaan tu nak sekop. Sekali tengok bila buka tu tak ada apa-apa, kosong, tak ada orang. Jadi dia tengok sepanjang koridor tu, tak ada apa pun. Kalau orang sekali dia lari sekalipun, mesti kita nampak, sebab yalah benda tu berlaku pantas kan. Takkanlah orang tu sekejap nak hilang je kalau lari pun. Jadi dia orang tengok, lepas tu saling berpandangan. Aku rasa ni lain macam ni katanya kan. Kenapa ni kan? Lepas tu masing-masing macam mula dah rasa seram sejuk lah. Sekarang pun kita tahu takut juga kan. Namanya orang kan, kena dengan benda ni, kau askar ke, kau polis ke kan, rasa gerun tu tetap ada juga kan. Sebab main dengan benda yang tak nampak ni bukan boleh main-main kan. Jadi dia orang pun mula macam dah risau lah. Apa ni kan, kenapa dah 2 malam jadi macam ni, tak pernah jadi macam ni. Jadi nak jadikan cerita, si Abu ni dia pun buka lah cerita. Semalam aku ada mimpi, kata dia. Aku mimpi ada satu orang ni, dia datang dalam mimpi aku tu lah. Dia datang, dia macam marah tau. Tapi aku tak kenal siapa dia tu. Sebab memang aku tak pernah jumpa orang ni. Dia datang, dia macam marah, tapi aku tak faham apa yang dia marah. Cuma isyarat dia tu macam suruh buang ke, suruh pulangkan ke, tak tahulah. Jadi itu yang bangun pagi tu yang kamu tanya kenapa aku macam monyok, macam tak cukup tidur. Sebab aku mimpi tu lah katanya. Jadi dia orang pun masing-masing fikirlah kan, apa sebabnya, apa puncanya. Jadi akhirnya malam tu pun berlalu macam tu je. Dia orang pun tidur lah. Besok pagi tu bangun tu, si Abu ni muka dia sama enggak macam semalam. Bangun tidur tu muka pucat, muka macam orang takut kan? Macam orang tak lena tidur. Jadi si Ja'a dengan Bakar dengan Ali ni pun tanyalah dia, kenapa ni kan, kamu sakit ke kan, dah 2 hari macam ni. Jadi kata si Abu ni, aku mimpi lagi, kata dia. Malam kedua turut-turut, kata dia, aku mimpi lagi. Orang tu datang macam marah-marah, seolah-olah macam aku ni ada ambil sesuatu benda daripada dia ke kan. Padahal kita mana ada buat apa, kita duduk dekat camp ni je khusus. Jadi nak dipendekkan cerita, dia orang pun pergilah jumpa ustaz. Dalam tentera ni kan dia orang ada bahagian agama, core agama, kagat. Jadi dia orang pergi je lah jumpa ustaz ni. Dia pun ceritalah, ustaz kan, si kawan si Abu ni dah 2 malam ustaz mimpi benda yang sama, seolah macam ada benda datang dalam tidur dia, duduk marah dia. Lepas tu kita orang punya bilik pun dah 2 malam diganggu ustaz kan. Kenapa jadi ustaz ni pun pergilah, dia kata jom tengok bilik awak kan, kot ada benda dia terambil apa. Pergi bilik cari-cari kemas, tak ada apa pun. Kemudian ustaz ni tanya dia, Umar ada ambil sesuatu ke yang bukan hak korang kan, Umar jumpa apa-apa ke? Jadi kawan dia kata tak ada. Tak ada. Habis tu cuba kau ingat balik, ada apa-apa benda-benda pelik-pelik berlaku ke sebelum hari kejadian tu. Lepas tu dia mau fikir, teringatlah tentang gambar tu. Jadi dia pun beritahu dekat ustaz tu, terambil tak ada ustaz, tapi ada satu benda yang pelik berlaku, kata dia. Apa dia, masa malam majlis tu kita orang ada ambil gambar. Kemudian kami tertangkap satu gambar susuk kaki orang.
Jadi ustaz tu pun tengoklah gambar ni. Ustaz tu tengok, dia kata, saya rasa kemungkinan inilah sebabnya korang diganggu ni, dia kata. Jadi cuba korang padam, tengok lepas padam ni tengok ada lagi tak gangguannya. Jadi dia orang ni pun setujulah nak padam. Dah padam tu, malam ketiga tu memang dah tak ada dah berlaku peristiwa ganjil tu. Dah tak ada dah punya tapak kaki datang, dah tak ada dah orang yang datang dalam mimpi abu tu. Memang dah tak ada apa-apa gangguan lagi lah. Jadi siang tu dia orang pergi jumpa ustaz, dia bagi tahu ustaz, lepas kita orang padam tu memang dah tak ada ustaz. Jadi maka ustaz tu pun kata, itulah puncanya korang diganggu. Kemungkinan dia tak nak korang simpan benda tu, dia nak korang padam. Betul lah dia marah-marah datang dalam mimpi tu kan, suruh korang, mungkin nak suruh korang padam sebelum korang sebarkan dekat orang ke, wallahualam lah. Jadi ustaz tu pun ada jugalah bagi air bacaan doa dekat si Abu ni, bagi dia pulihkan balik semangat dia kan. Jadi lepas dari tu alhamdulillah tak adalah apa-apa gangguan lah, sampailah dia orang habis kursus dan balik ke camp masing-masing balik. Dan itulah cerita yang dikongsikan oleh sahabat aku sendiri, salah seorang anggota tentera Malaysia dan masih berkhidmat sampai hari ini. Jadi aku harap korang terhibur lah dengan cerita aku ni kan. Dan aku harap maaf lah kalau penyampaian aku ni kurang, orang kata kurang menyeramkan ke apa kan. InsyaAllah aku akan cuba perbaiki lagi dari masa ke semasa, supaya kita sama-sama dapat merasai macam mana perasaan berada dalam situasi tu kan. Sebab daripada perkongsian je lah kita dapat rasa macam mana rasa seram tu kan. Sebab kita masing-masing punya pengalaman lain-lain kan. Ada orang pernah rasa ni, ada orang pernah rasa benda ni. Jadi bila dikongsikan, kita yang dengar ni, kita pun dapatlah merasai juga macam mana perasaannya kan. Walaupun tak sama satu kata kan. Mungkin orang yang mengalaminya mungkin lebih seram lagi tapi sekurang-kurangnya kita dapat rasa lah macam mana sekiranya situasi itu berlaku pada kita kan. Jadi itulah cerita aku untuk kali ni. Macam biasa, aku nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada mana korang yang dah like, yang dah share, dah subscribe, yang tak jemu-jemu support video aku ucap terima kasih banyak. Dan aku doakan semoga korang murah rezeki. Dan kepada yang masih belum share, belum like, belum subscribe tu, cepat-cepatlah like, share dan subscribe kan, supaya aku bersemangat lagi nak buat video untuk yang akan datang, insyaAllah. Sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum.